الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Ya Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Nurliah binti Haji Kasmuri kerana cuti bersama-sama dengan Gemulul Iman dalam kuliah asar hari ini. Asar. Alhamdulillah. Salah sebut pula. Salah sebut? Dengan kitab takut salah sebut. Biasa Betul. aduh. Alhamdulillah. Hari ini sambungan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i dengan jilid yang pertama. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu, masya-Allah. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenul Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada petang yang barokah ini 9 Muharram. Bagi yang berpuasa, masya-Allah, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan keberkatan dan kerahmatan. InsyaAllah saya dengan penuh takzim, dengan penuh kasih sayang serahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkuro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimu salihah. Kau sebenarnya sayang betul ke tak ni ketawa-ketawa ni kan? Saja tanya betul-betul. Sayanglah, mestilah sayang. Lillahi ta'ala. Segala-galanya kerana Allah. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih admin pada petang ini. Juru acara gitu kan. Tiba-tiba petang pun dia juga. Sebab apa Kak Ajar Norini tak ada petang ni. Moga-moga dia diberikan kemudahan insya-Allah. Dia ada? Sedang dalam perjalanan. Moga-moga dia diberikan kemudahan atas segala urusannya dan seluruh yang bersama, terutamanya lama kita tak bersua muka juga sebenarnya ni walaupun online, masya-Allah seminggu sekali je. Tapi ibu-ibu boleh bertemu dengan saya setiap hari di FB saya, insya-Allah. Setiap hari ada kelas sebenarnya. Tapi untuk khusus Gemenur Iman ni satu pencapaian yang sangat luar biasa lah. Terutamanya hari ini 9 Muharram. Alhamdulillah 1445 Hijrah ini. Bagi tahun yang baru tetap Allah beri izin berterusan untuk berada dalam halaqah ilmu. Assalamualaikum. Mak Jah nak tanya, hari ni kata 9 ni ada nama dia apa? Nama dia 9, bahasa Arabnya Tasu'ah. Oh gitu, Mak Jah ingat benar. Tak apa, boleh je. Dah tanya tu saya jawab insya-Allah. Alhamdulillah. Tasu'ah tu bahasa Arab, besok 10 bahasa Arabnya Ashura. Oh ya, okey. Gitu. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah nanti sampai satu tahap jilid yang kedua nanti kita akan belajar betul-betul khusus bab Allahumma salli ala Muhammad, puasa sunat yang dituntut. Dan antara puasa sunat yang dituntut ini sebelum saya memulakan ni, saya suka untuk memberitahu dan mengkhabarkan bagi mazhab Imam Syafi'i ini, hari ini dan besok adalah antara hari-hari yang sangat-sangat dituntut untuk berpuasa sunat dan taraf
keberkatan dan juga pahalanya akan menyamai pahala wajib bagi mazhab Imam Syafi'i. Kita bermazhab Syafi'i, maka apabila kita melakukannya, keedahnya kita akan mendapat pahala yang telah dianjurkan, yang diutarakan mengikut apa yang difatwakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, insyaAllah. Jadi kalau tadi Kak Ajah Halijah ni bertanya, mungkin yang lain pun nak bertanya juga agaknya, tapi macam mana nak tanya, dia dah tolong tanya kan tu. Lah. Terima kasihlah Kak Ajah Halijah ni kan. Masya Allah, tiba-tiba bagi salam kemudian tanya apa nama untuk hari ni. Hari ni sebenarnya namanya hari tetap bulan Muharram pada hari yang ke-9, bahasa Melayunya, bahasa Arabnya adalah Tasu'a. Dari perkataan tis'ah. Tis'ah tu maksudnya 9, maka hari ke-9 disebut sebagai Tasu'a. Manakala esok hari yang ke-10 Asyarah, dia akan dipanggil sebagai Ashura. Macam tu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberkati perjalanan majlis ilmu kita berterusan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti biasa kita akan menyambunglah amalan kita dengan niat sebelum pengajian ini. Terima kasih pada kakak-kakak yang membaca suratul Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir ini. Moga-moga ada luas keberkatan dan amalan ini menjadi perlindungan kita bersama. Terutamanya kelak tiada perlindungan selain daripada perlindungan Allah daripada sunnah Nabi yang musa ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nawaina ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na abu laka bi ni'matika alaina wa abu bi dhunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Rahman faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, 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 astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-maghrib indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-maghrib indaka yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Hari ni ada PDF ke? Kak Azrina? Ada Ustaz. Kita sampai tajuk apa hari ni, insyaAllah? Silakan. Last cerita makruh kan. Saya kat luar masa tu yang saya ingat lah. Apa? Kak Amira, masa tu Kak Amira. Perkara makruh wuduk berwuduk. Kita dah selesai tu. Kita sambung hari ni, insyaAllah. Sebentar. yang kelima tu last membasuh dan menyapu lebih kurang 3 kali tu dah 6 lah. Hari ni perkara yang membatalkan wuduk ke? Kalau tak silap saya lah, makruh tu Masih lagi perkara-perkara makruh ketiwa. Oh, ya ke? Baik. Kejap. Perkara makruh. Macam dah siap? Sekejap. Rasa macam dah selesai. Dia jadi admin dulu tu. Kak Azrina, kecilkan sikit PDF tu supaya lebih ramai sikit yang saya nampak. Saya boleh baca, alhamdulillah. Pertengahan sikit. Kan Kak Azrina kan yang boleh drag benda tu kan? Kecil Ke saya yang kena? Ke saya yang kena? Ustaz saya yang kena. Saya Ya. Macam jadi besar macam ni Macam mana saya nak drag? Sekejap. Saya nampak. Okay, Kak Menirah, bila? Nombor 5. Perkara yang membatalkan wuduk tu kita last lelaki dan perempuan menyentuh isteri yang perempuan Nabi tu last rasanya.
Yang saya tanda lah. Okay. Dah sentuh Right. Menyentuh kemaluan sendiri tu belum rasanya. Baik. Kembali. Oh, yelah Kepada yang perkara saya makruh. lukis gambar tu. Saya. Ada Perkara benda makruh. tu, ingat dah. Okay, Kak Zarina. Mana? Nombor 5. Hmm, ada video yang tak akan menyentuh kemaluan manusia. Itu je kot. Sampai situ dah sentuh kan? Yang Ustazah lukis, ingat tak? Apa atas kemaluan. Yelah. Betul. So hari ni kita masuk perkara yang disyaratkan wuduk lah kan? Oh, tu dah habis. Baik. Betul. Dah habis lah. Selesai. Okey. Perkara yang disyaratkan wuduk. Kalau dekat kitab muka surat berapa Kak Amirah? Muka surat 73. Berapa? 73. 73. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita menyambung bab masih lagi dalam bab sebentar berwuduk. Perkara-perkara yang disyaratkan berwuduk. Ketika berwuduk tu ada syarat dia. InsyaAllah di skrin tu ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perkara yang disyaratkan berwuduk. Maksudnya dengan wuduk tu kadang-kadang tak perlu buat apa-apa. Tapi nak buat sesuatu kena ada wuduk tu maksud dia. Perkara-perkara apa yang perlu ada wuduk kalau dia nak laksanakan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi saya rasa Kak Zina boleh kecilkan sikit kot PDF tu kalau tak siap saya. So saya dah besarkan pun sama jugalah. Memang macam tu. Oh, dia akan kecil yang kat situ Bukan kecil dia punya skrin tu Okay. Kalau saya tak pin, tak tahulah yang lain nampak. Ni tapi dekat skrin saya ni. Kalau saya tak pin saya tapi pin lah. Okay. Besarkan sikit. Nampak kecil pula. Macam Kak Amnira punya minggu lepas. Kak Amnira punya dia suku. Dia penuh kan. Okay, alright. Nampak. Okay, Alhamdulillah. Yang pertama, perkara yang perlu ada wuduk adalah solat. Solat kena ada wuduk. Tak ada wuduk, tak sah solat. Macam tu. Kaedah paling mudah dan nak faham. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam permulaan syariat berwuduk ini, dan kat situ ada penyusunan berkaitan dengan anggota wuduk. Berapa anggota wuduk? Berapa anggota wuduk? Ini soalan. Empat. Ustazah. Alhamdulillah, betul. Anggota wuduk 4. Tetapi rukun wuduk 6. Ini nampak gayanya dah faham dan hafal. Moga-moga inilah ilmu yang nanti kalau depan-depan betul di hadapan Allah SWT, Allah tanya, anggota wuduk berapa? Contoh, wallahu a'lam apakah pertanyaannya. Moga lebih mudah daripada itulah. Kerana ketika itu kita akan kalang kelibut sebenarnya untuk menguruskan diri kita. Tak sempat nak buka kitab pada waktu tu nanti. Jadi kalau kita dah amal, kita dah tahu, kita dah belajar, kita boleh jawab dengan jelas dan mudah. Dengan izin Allah. Kalau kat dunia begini, moga-moga kelak di hadapan Allah juga mendapat kemudahan sebeginilah. Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Suratul Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah bukti bahawa menunjukkan bahawa kalau nak solat kena wuduk. Syaratnya mesti ada wuduk. Seperti mana tambahan dalilnya yang seterusnya daripada sabdaan Nabi SAW daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Next, Kak Zarina. Bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, La yuqbalullah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima solat seseorang itu bila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Hatta yatawadda. Tak ada wuduk, tak boleh solat. Tak sah solat. Kemudian
Begitu juga dalil yang lain yang menunjukkan dari riwayat Imam Muslim, la yuqbalu salatun bighairi tukhur. Dia tukar saja perkataan tu daripada hadis Nabi SAW. Satu yatawadda, satu bighairi tukhur. Kita belajar dua perkara yang berbeza tapi sama maknanya. Satu dia berwuduk, satu lagi dia bersuci. Tapi kalau tak ada wuduk, tak boleh solat. Tak suci pun tak boleh solat. Hadisnya berbeza. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Muslim rahimakumullahu ta'ala. Kenapa kita nak kena mengetahui dalil-dalil ni semua? Supaya bila kita buat satu amalan, contoh macam amalan hari ni lah. Amalan hari ni puasa sunat hari yang ke-9 ni, Tasu'a ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di mana dalil yang menunjukkan bahawa bersungguh-sungguh kita buat amalan hari ni sebab apa? Ke sebab orang buat, kita buat? Ke sebab kita dengar-dengar ada orang buat, kita ikut-ikut saja? Ke dengan sebab kita belajar, masuk dalam majlis ilmu, kemudian para asatizah kita bagi tahu ada dalil. Memang viral lah 10 hari ni perkara yang berkaitan dengan Tasu'a, dengan Asyura ni kan. Di media sosial memang inilah yang diulang-ulang. Kerana itulah medium yang paling mudah untuk diakses dan dapat ilmu sekarang. Alhamdulillah. Maka kita kena buat keputusan. Buat keputusan apa? Buat keputusan di mana kita ni nak buat satu-satu amalan, ikut suka hati kita ke kita nak ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan dia perlu ada dalil. Dan salah satu daripada kesempurnaan satu ibadah adalah dengan dalil. Kalau tak, kita ragu-ragu nanti. Kadang-kadang ya ke? Cakap ya ke tu ragulah. Walaupun kadang-kadang dah terbiasa terus cakap, ya ke? Macam nampak biasa kan. Tapi kalau bab agama, bab syariat, dia tak boleh diiyakan sangat. Kecuali kita tak tahu, cakap tak tahu je. Tahu ke kita ni menunjukkan bahawa sunat puasa hari ni? Contoh macam itulah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kita jawab, tahu semalam masuk kelas mungkin ustaz-ustaz yang lain kan. Ustaz Elin ke, ustaz siapa? Imam besar Masjid Negara. Nama dia siapa? Ustaz Firdaus eh? Bukan eh? Siapa? Hassan Fadli. Okey, Ustaz Hassan Fadli. Ustaz Firdaus tu saya terdengar dekat tempat lain ada perbualan. Sebab memang ada Imam besar Masjid Negara tu nama Ustaz Firdaus kan. Datuk Firdaus dan sekarang tak silap saya. Ke ada lagi? Ke dah tak ada dah? Dulu ada yang tinggi lampai pakai cermin mata tu. Kan? Kan korang tak kenal? Tua dah aku. Tak kenal Ustazah. Tak kenal Oh saya je lah. Dia selalu masuk forum perdana hari Jumaat tu. Tak tengok Tengok. Tak tengok Kantulah korang ni tak tengok forum Tak perdana. tengok TV. Ustazah tak tengok Yalah, TV. Forum perdana ni sebelum pandemik kat ajar. Forum perdana ni sebelum pandemik dulu, masa saya muda-muda dulu. Masa saya sekolah-sekolah. Memang ada seorang imam besar tu. Nama dia Ustaz Firdaus. Sekarang dah Datuk Firdaus kalau tak silap saya lah. Itu bukti bahawa bila kita kenal seseorang tu, kita belajar dengan dia. Dan dia akan ada silsilah. Dia akan ada urutan. Alhamdulillah ada orang kenal juga. Ada Ustazah, ada Datuk Firdaus. Ada Orang Alhamdulillah. Kedah, orang Tak ada utara. lagi semua orang dia kenal lah. Alhamdulillah. Tak apa Kak, tak kenal kita boleh berkenalan lepas ni Kak semua. InsyaAllah. Terima kasih Kak Rozita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi nak ceritanya, kita kembali kepada dua ibadah ni. Satu wudu, satu lagi puasa. Sebab hari ni hari Tasu'a, saya selitkanlah sedikit. Di mana Rasulullah SAW menyatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa radu'an bahawa Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram. Dan sahabat memberitahu, ya Rasulullah, itu adalah hari yang digunakan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau ada kesempatan pada tahun hadapan untuk menjadikan bahawa perkara ini tidak seperti mereka bersendirian, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9.
pada 9 Muharram, kata Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas berkata, belum datang tahun ke depannya, tetapi Rasulullah SAW sudah wafat. Allahu Akbar. Jadi, sabda Nabi tu dah keluar, cuma Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Tetapi dia sudah menjadi satu dalil bahawa perkara itu adalah perkara sunnah. Dan ini digezetkan ataupun disusun oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka wuduk ni pula dia memang disyariatkan. Buktinya ketika memang benar Nabi SAW dalam keadaan masih hidup dan sama-sama beramal dengan para sahabat. Kerana ia bermula daripada firman Allah suratul Maidah, kemudian ditambah dengan kuatnya dalil itu daripada sabdaan Nabi SAW. Ada 2 dalil kat situ. 2 dalil. Alhamdulillah, dengan 2 dalil inilah kalau kita tak ada wuduk, maka tak boleh solat. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf ni ada satu tempat je, mengelilingi Kaabah. Kerana tawaf juga seperti solat yang diwajibkan bersuci sebelum melakukannya. Jadi sesiapa yang menunaikan kefarduan haji dan umrah ataupun umrah dan ziarah, kalau dia melakukan tawaf, kalau haji namanya tawaf qudum, tawaf selamat datang. Manakala umrah kira tawaf selamat datang untuk umrah, sunatnya dan dituntut, maka tawaf itu disebutkan oleh Nabi SAW. Makna tawaf tu kena dengar baik-baik ni juga. Tahu lah Ustazah, tawaf tu memang mengelilingi Kaabah. Nanti saya nak kaitkan dengan kehidupan kita ni, minta maaf ada perkaitan sedikit. At-tawafu hawla al-baiti mithlu as-salah. Illa annakum tatakallamuna fih, faman takallama fih fala yatakallamanna illa bi khair. Tawaf mengelilingi Baitullah itu, yakni Kaabah, sama seperti solat. Ketika tawaf keliling Kaabah tu sama seperti solat. Kecuali kamu boleh bercakap ketika melakukannya. Bercakap tu maksudnya bercakap sendiri pun ya. Bercakap dengan orang sebelah untuk mengingatkan perkara-perkara yang diingatkan dalam tawaf tu dibolehkan. Dan ketika bercakap itu, bercakap-cakap dalam tawaf tu, Allahumma salli ala Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masri Ahlan dan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat saya di FB, dan selepas ini akan ada pengulangan di YouTube Gemenur Iman. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Janganlah bercakap kecuali yang baik-baik je. Tengah tawaf tu, jangan bahasa manusianya jangan merapu. Semua kena cakap yang baik-baik je, tak ada cakap yang pelik-pelik. Tak ada cakap pasal orang yang lalu lalang, tak ada gaduh dengan orang, tak ada. Fala yatakallamanna illa bi khair. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Di sini hadis sahih. Jadi bukti daripada dalil ini menunjukkan bahawa tawaf ni dia mesti keliling Kaabah je. Tak ada istilah tawaf tempat lain. Tak ada. Dia memang dekat Kaabah saja, dan Kaabah tu hanya ada di Makkatul Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Dan perkara yang kedua ini, kalaulah kita batal wuduk kita kena bersegera sebenarnya mengambil wuduk dan tidak boleh terlalu lama menangguhkan. Kalau ikut penerangan dalam kitab-kitab yang lain lah. Yang ini agak ringkas juga, tapi saya kongsikanlah. Bila terbatal, kena terus cari air, ambil wuduk. Macam itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, dia ada satu fatwa dekat musim haji. Saya sebenarnya tak berapa aware sangat dari tu. Tapi bila jamaah saya yang bersama dengan saya dia buat perkara tu, rupanya ada disebutkan saya yang tak berasa, Allahumma salli ala Muhammad, saya yang kurang perhati lah. Dia ada satu yang dibolehkan
dia tawaf 5 pusingan, kemudian dia nak tawaf wada' tu, sebelum dia nak menyelesaikannya tu, dia boleh balik dulu, dia boleh apa. Walaupun perkara itu dibolehkan, ibu-ibu, sebab kalau dah berhenti tawaf yang kelima, kemudian mesti lepas tu kita buat perkara-perkara lain kan, kita makan, kita minum, kita tidur sebentar, mesti batal kan. Tapi ikut adabnya ketika bertawaf ini, kalau kita batal, kita kena bersegera untuk mengambil wuduk dan menyelesaikannya. Kecuali fatwa yang ni je lah. Tapi kalau tanya saya, ibu-ibu boleh ikut atau tak ikut terpulang. Boleh ikut je fatwa kebangsaan tu untuk memudahkan. Sebab kadang-kadang dah duduk sebulan ke sebulan lebih kat sana pun kadang-kadang ada je benda yang tak cukup tangan nak belanja. Saya pun sama juga. Tapi tak adalah terlalu eager ketika nak buat tawaf wada' itu untuk diasingkan. Saya lebih suka untuk ajak ibu-ibu semua, tak payah buat begitulah. Walaupun dibolehkan. Sebab peringatan daripada wuduk tadi ni lah. Bahawa sesungguhnya wuduk tu kalau dia batal ketika tawaf, lebih baik disegerakan untuk mengambil wuduk dan diselesaikan. Tapi kalau kita tadi buat gap, kalau buatnya subuh pagi, kemudian tiba-tiba baru nak zuhur, nanti solat zuhur kita habiskan lagi dua pusingan, 5 dengan 2 macam itu, walaupun dibolehkan, diharuskan, maka dia akan ada pengurangan kesempurnaan tawaf wada' tu. Itu pada pandangan daif saya lah. Pada pandangan saya yang tak seberapa ni. Tapi bila dia fatwa kebangsaan tu, maksudnya perkara itu adalah untuk memudahkan. Jadi perkara itu dibolehkan. Okay? Tak ada masalah. Tapi kalau kita tak buat tawaf wada', kita buat tawaf lain, lebih baik kalau kita batal, segera ambil wuduk dan selesaikan. Zaman sekarang lagi mudah. Masing-masing ada spray. Terus je berhenti kat tepi tu sekejap, terus kita ambil wuduk pakai spray. Dia hikmah pandemik ni lah. Dengan hikmah pandemik ni, Masya Allah, tabarakallah, banyak perkara yang kita tak biasa buat, Allah bagi izin untuk kita beramal. Dengan mudah rupanya. Saya pernah buat satu konvoi bermotor dengan anak muda. Masa saya bekerja dulu, saya nak kongsi sikit lah cerita tentang pakai botol air ni. Tapi bukan spray lah masa tu. Kalau tak silap saya tahun 2013. Masa tu saya bertugas di Pontian. Kemudian saya ada satu program Kembara Sakinah ketika itu. Dan Kembara tu dipelopori oleh remaja dan orang muda yang pakai motor. Saya naik kereta lah, saya tak naik motor. Okay. Dan antara dia punya itinerary dia tu, jadual dia tu, pagi tu kena duha. Tapi sebelum dia orang nak solat duha, saya akan tanya, anak muda ni dah solat subuh ke belum? Sebahagian, setengah daripadanya belum solat subuh. Kalau belum solat subuh, kau tak boleh solat duha. Dan ketika itu, saya tak bagi dia orang pergi paip masjid. Sebab saya tak bagi dia orang masuk masjid. Walaupun masuk masjid itu itikaf tu baik kan. Tapi sebab nak buat pengamalan lain. Saya nak minta mereka berwuduk menggunakan sebotol air saja. Air mineral. Kami jabatan sediakan air mineral setiap seorang. Kemudian beramai-ramai solat duha. Tapi kata saya cakap dengan anak-anak tu, adik-adik lah kata gitu. Masa tu saya umur baru 30 lebih. Umur 30 lebih masa tu. Jadi dia orang dalam 18, 19, 20. Sebenarnya macam anak-anak juga tapi kira adik-adik saya panggil lah. Adik-adik masa tu. Saya cakap siapa yang belum solat subuh je dulu. Sebab kita buat solat duha tu sebanyak 4 rakaat. So boleh je nanti buat 2 rakaat lagi. Jadi kat situ pengamalannya mengambil wuduk dengan sebotol air. Yang selama ni, boleh jadi kita pun kat rumah tak pernah guna botol lah. Kecuali kalau tak ada air. Kita biasa guna pipe kan. Jadi ketika itulah hikmah pelajaran itu, moga-moga anak-anak itu ataupun adik-adik itu juga boleh beramal ketika mana di mana pun mereka berada. Dan kita pun sebenarnya dah boleh beramal dengan perkara itu. Lebih-lebih lagi ketika tawaf. Dan ketika itu Allah bagi ujian pada kita terbatal. Sebab itu ada satu lagi fatwa, ketika nak tawaf ni orang perempuan yang bermazhab Syafi'i ni boleh bermazhab Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Bila tersentuh dengan lelaki, tak ada syahwat, tak terbatal. Tersentuh, bukan sengaja sentuh. Sebab itu kalian nampak orang Arab ni dia tawaf, dia berpegang tangan suami isteri. Sebab ketika itu boleh jadi tak ada syahwat. Jadi benda tu tak batal. Itu dalam fatwa, dalam
mazhab memang ada. Mazhab lain lah. Dia tak batal. Kecuali dengan syahwat. Tapi Imam Syafi'i, tak ada syahwat ke, ada syahwat tersentuh, memang terbatal. Kecuali kalau terkena kuku. Kuku tak batal lah. Tapi kadang kita pun tak perasan yang kena kuku ke kulit. Biasa kulit lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk pengamalan tawaf ini, lebih utama kalau terbatal, teruslah mengambil wuduk dan terus selesaikan tawaf. Jadi nasihat saya sekali lagi, kalau ibu-ibu nak buat tawaf wada, sama adalah umrah ke haji, better selesaikan semua urusan dunia kita. Lepas tu kita wada lah dengan Allah dalam keadaan kesempurnaan, kita tak ada buat lagi amalan lain lah. Ataupun jual beli lain lah selepas tu. Ataupun sebelum tu, tak ada gap antara 5 dengan 2 itulah. Pagi sehingga tengah hari itulah. Itu saranan saya. Sebenarnya boleh je kalau nak buat macam itu. Dibolehkan, diharuskan. Okay? Ada soalan? Tak ada Okay. Jadi yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, menyentuh Al-Quran dan menanggung atau membawanya. Al-Quran. Mana Al-Quran saya? Ni. Ini Quran. Sebab dia, ni pun ada tafsir sikit sebenarnya ni. Saya ambil Quran siap. Okay, ini Quran. Ni betul-betul Quran. Tak ni tafsir juga. Banyak tafsir kat rumah aku ni. Sebentar Quran yang betul tu lah. Yang tak ada tafsir. Yang dia memang bacaan Al-Quran aja. Al-Quran betul. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni saya ada satu Quran. Alhamdulillah. Quran ni dia tak ada tafsir, dia tak ada apa-apa kat tepi. Tak ada. Quran aja. Yang ni, yang dimasukkan nombor 3 ni. Bukan tafsir ni. Walaupun ada sedikit. Ni ada sedikit dalamnya. Subhanallah. Jadi Quran ni, dia kena sama ada menanggungnya. Menanggung ni maksudnya, Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada beg kecil macam gini dalam ni. Itu namanya menanggung. Dan membawa. Ataupun bahasa lain lagi satu menanggung. Tanpa ada beg tu pun, bila kita pegang macam ni pun kira menanggung. Maksudnya pegang lah. Saya nak bagi tahu dua-dua tu dikira menanggung dan membawa. Nak faham benda ni memang kena ada wudu. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Waqiah ayat 79. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Bahawa Al-Quran ini tidaklah menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci saja. Orang yang suci maksudnya dia ada wudu dan dia ada kebersihan diri, dia dalam keadaan tidak berhadas. Sama ada kecil ataupun besar. Mushaf. Apa soalan tadi? Kalau dia zip. Sekejap. Walau ada bag zip tu ya Ustazah, memang pegang kena ada wudu. Oh, yang dia ada pembuka tu Mana saya? Oh ni ada, saya ada satu. Tapi yang ni tafsir. Macam ni kan? Ada macam ni kan? Ini bukan bag Kak Hadijah yang bertanya. Ini cover. Cover ni kalau dia masuk Quran, dia kira Al-Quran lah sekali. So ini dikira satu Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena dipahami tu. Maksud sebenarnya. Saya. Kalau Al-Quran mushaf penuh tu bersama dengan buku-buku rujukan, kita dipanggil menanggung sekali ke macam mana? Buku rujukan tu kat mana? Letak kat mana? Maknanya katalah saya tak ada beg tapi saya pegang sekali semua. Pegang 5 buku dengan buku lain dengan Quran. Qurannya kat mana? Kat tengah-tengah Kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau dia Quran betul, itulah dikira menanggung juga. Ini adabnya sebegitu. Okey. Maknanya kena berwuduk jugalah. Kalau dia mushaf. Ini pandang ulama. Jadi kalau dia pegang tafsir, yang ada tafsir dalamnya tu,
Sebenarnya mimbabil aula lebih utama. Mimbabil aula ni maksudnya lebih utama ada wuduk lah. Tapi kalau tafsir tak ada wuduk, pegang tak ada masalah. Tapi kalau nak baca, ulama kata better ada Wuduk. wuduk sekali lah. Ustazah, tafsir dengan terjemahan beza kan? Tafsir ni lebih panjang, terjemahan adalah ringkasan Okey, bahasa maknanya Melayu. Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Melayu tu dipanggil mushaf penuh juga atau macam mana? Tak, dia tak dikira mushaf penuh sebab dia ada terjemahan. Dia tafsir. Dia Yang tu kira tafsir sebenarnya, tafsir ni bahasa Arab, terjemahan tu dalam bahasa Melayu. Tafsir tu bahasa Arabnya tafsir. Cuma tafsir ni bila cerita pasal tafsir dia ada penerangan lebih banyak tu, lagilah dia ada lagi banyak dia punya mazhab, pandangan mazhab mufassirin, ahli tafsir. Itu lagi banyak. Contoh dalam dekat sini ni, dalam satu saya punya mushaf yang ada makna kat bawah ni, kan ada kadang-kadang bawah ni ada yang warna-warni tu kan. Ya. Pendapat apa semua tu kan. So ini dikira ni bukan mushaf lah. Ini kira tafsir Al-Quran. Ya. Al-Quran bersama tafsir, bersama terjemahan. Kalau yang macam ni Yang penuh kan, ada terjemahan tak? ada terjemahan. Kalau ada terjemahan bermaksud dia ada tafsir lah. Walaupun Oh, terjemahannya tak ada tafsir yang penuh. maknanya kalau berhadas tak boleh pegang lah. Of course. Okey, jelas. Alhamdulillah. Saya takut saya Berhadas kecil dan besar. ha. Kerana Allah memuliakannya di dalam suratul Waqiah ini, dengan wudu itulah kita boleh memegang kemuliaan mukjizat Nabi SAW. Alhamdulillah. Kalau dah okey. Kak Hajah Maimunah, kalau dah batal wudu, kita baca Al-Quran yang ada tafsir, boleh tak kita sentuh ayat-ayat Quran tu masa menyimak? Kalau guna tafsir, tak ada masalah. Kalau batal wudu. Cuma jangan berhadas besar. Sebab dia pegang tafsir. Kak Hajah Maimunah kata tafsir kan. Jadi dibolehkan lagi. InsyaAllah. Okay, jadi kena faham tu. Kadang-kadang kita ni minta maaf bahasa manusianya ikut sedap kita je ataupun sembrono je, sembarangan je. Jangan. Sebab Al-Quran ni adalah mukjizat dan dia adalah kata-kata Allah. Dia memang orang yang suci saja. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih dan suci. Bermaksud kita ni kalau dikategorikan suci, ada wudu lah. Jadi kalau kita uzur bagi orang perempuan, confirm kita dalam keadaan tak suci. Jadi jangan sekali-sekala kita megang Al-Quran yang mushaf tu. Kalau Kak Hajah Maimunah dah hafal Yasin tu dan beramal, ikut majlis Yasin atau tahlil tu kan baca Yasin kan? Yang kita pegang tu bukan Quran. Macam ni. Buku kecil macam gini, dalamnya ada Yasin. Jadi kan? Kemudian dalam dia pula ada terjemahan. Ini bukan Quran. Ya. Jadi boleh tak dipegang? Kalau lebih baik, nasihat saya, kalau uzur, tak payah. Kecuali, contoh saya sebagai ustazah. Masa permulaan saya mula kelas saya ni, mereka suka buat majlis Yasin, tahlil. Ni semua. Kadang-kadang saya makzurah. Kemudian saya nak buka semula untuk pengamalan ni, saya perlu juga panduan. Jadi saya pegang Yasin yang kecil-kecil tu, yang ada terjemahan banyak-banyak, kemudian ada ayat-ayat daripada sebahagian daripada Quran, beberapa surah kan. Kemudian dengan makna sekali, saya akan baca untuk panduan saja, lepas tu saya letak. Dan untuk baca doa saja, saya pegang. Saya takut, walaupun itu bukan Al-Quran. Kalau pakai handphone boleh kan? Senang. Kalau pakai handphone sekarang ni, dulu masa mula-mula, saya tak berapa gemar jugalah pakai apps ni. Tapi sebab masa tu tak ada pandemik sangat kan, jadi kita tak perlukan perkara tu sangat. Jadi kalau saya makzurah, saya memang takkan buat kelas Al-Quran saya ke sikit-sikit ke apa. Tapi kalau kitab ni, dia ada potongan ayat kecil-kecil ni, saya hafal. Tak ada masalah. Alhamdulillah saya hafal lah yang sebab saya dah ulang-ulang. Ini contohnya ayat 79 suratul Waqiah. Alhamdulillah masa belajar dulu kami hafal, dan bila dah mengulang-ulang banyak kali kelas ni, dia dah ada dalam kepala lah. Dia dah dalam hati dah. Jadi kalau tutup mata pun la yamassu illal mutahharun.
Alhamdulillah Allah bagi boleh baca. Yang tu diharuskan. Kalau saya makzurah. Kalau kita makzurah lah. Jadi kakak ni kata tadi kalau kita baca Yasin, kita dah hafal, kita tak payah tengok. Tiba-tiba tengah, kita kata kita dah hafal Yasin. Tiba-tiba disuruh baca tengah-tengah, oh gelabah agak. Maksudnya kita belum hafal lah tu. Tak payahlah pegang. Itu lebih baik. Okay. Jadi kita orang perempuan ni, jangan ikutkan hati dan perasaan. Maksudnya ikut-ikut macam, sayang, rindu. Itu semua adalah dugaan dan ujian. Ya Kak Rosita, nak tanya? Silakan. Ustazah minta maaf. Saya suka tulis lah macam kan ayat-ayat yang saya fikir nak jadikan doa. Saya tulis lah Ayat jawi Al-Quran tu. ke? Ayat Quran. Saya tulis lah jawi tu dalam nota. Jadi lepas tu saya tulis lah dia punya tafsir tu. Jadi pada ketika kita tak ada wuduk tu, kita boleh ke nak baca tu Ustazah? Baca yang mana? Baca ayat yang kita tulis dalam buku nota tu. Ayat Quran ke? Ayat Quran. Kalau nak baca boleh. Sekarang ni ceritanya pegang tak? Pegang okey. Kalau Jadi pegang, dia tak boleh. tafsir boleh lagi. Tapi kalau makzurah ataupun uzur bagi orang perempuan, uzur syar'i yang haid tu dengan nifas, yang tu haram, tak boleh. Okey. Tapi kalau tak ada wudu, tafsir masih boleh pegang lagi. Masih boleh pegang. Kita maksudkan hari ni mushaf Quran yang tak ada tafsir, tak ada apa. Jadi kalau setakat menulis, membaca potongan ayat dan masih kita dalam keadaan maksudnya kita bukan uzur, bolehlah, harus hukumnya. InsyaAllah. Dan ada seorang sahabat tu, Kak Erni tu dia tulis, Terima kasih. kita menahan diri nafsu kita ni daripada memegang perkara itu kerana dilarang oleh Allah juga adalah kebaikan dan pahala. Tu yang kena faham tu. Tu kena belajar dalam, benda ni ada dalam fiqh aja, hukum dia. Sebab kalau tak belajar yang berkaitan dengan apa yang ditambah lagi sabdaan Nabi ni dalam hadis seterusnya ni, daripada riwayat Ad-Darul Qutni ini, kata Rasulullah SAW, la yamassul Quran illa tahir. Tidaklah boleh. Tak sikit ya? Tak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Maksud suci kat sini ada wuduk lah. Mushaf Al-Quran. La yamassul Quran. Suatu Okay. lagi Ustazah, kalau tengah Ya. mengaji batal, memang seorang diri. Boleh kan kalau dalam keadaan darurat tu nak tutup Al-Quran sekejap, maknanya pegang nak pergi ambil uduk, tutup. Atau kena Kalau tengok. guna mushaf, kalau ada pen, sampai tu sekali tau guru kami ajar. Okey. Tutup ni, tutup je ni. Maknanya tetap tak menyentuh dengan jari, dengan tangan. Sampai begitu sekali adab dia, guru kami ajar. Dulu. Baik, faham? Sebab ayatnya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Ada satu waktu tadi cerita darurat ni, makzurah, tiba-tiba tak ada orang, Quran kita terjatuh dan dia mushaf. Yang itu dibolehkan pegang dengan segera. Bukan tengok belik-belik, Quran, tak ada. Kita tahu sama ada dia mushaf ke, dia tafsir, segera letak pada tempat yang tinggi dan jangan sentuh lepas tu. Jadi bila uzur ni kan, meja saya ni, meja belajar saya ni, meja majlis ilmu saya ni, ada beberapa Quran lah, kelilingnya. Subhanallah. Maka bila dah makzurah ni, saya akan minta tolong lah sahabat saya ni kan, rumah saya ke siapa-siapa yang datang ni, untuk dialihkan sekejap ke tempat lain sekejap. So saya tidak tersentuh, saya tidak terbuka, saya tak buka, tersentuh, terpegang apa semua tu lah. Kerana perkara ini diperintahkan oleh Allah. Bila dia perintah Allah, dia adalah satu syarat bagi mereka yang ada wuduk saja yang boleh memegangnya. Kalau mushaf yang penuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Kak Noreha. Apa khabar? Ini. Alhamdulillah ni pun sedang nak mengaji ni. Alhamdulillah. Ya. Ini ayatnya kalau lah ada masalah saat ni kata kita nak habis air wuduk tu kita lapik kain, boleh ke nak tutup dia sementara tu nak pegang tu? Saya cuba faham bahasa Kak Noreha ni. Maksudnya kain kita nak pegang tu dia kita habis wuduk. Maksudnya kita nak pegang Quran maksudnya kita tak ada wuduk, kita nak lapik lapik kain. Okey. Cuba gitulah. Cuba apa? Ialah kita nak pegang lah Quran tu kan. Sungguh-sungguh nak pegang Al-Quran ni kan.
Al-Quran tu terjatuh jadi kita nak habis dah esok wuduk Kalau je. terjatuh tadi tak ada masalah. Dengan Ah. lapik dengan tak lapik diharuskan tapi dengan segera. Tapi Ah. kalau ada lapik lagi baik lah. Dan mana Terima kasih lah ingatkan. kita kata okey lah. Tapi Alah. kalau ada orang lain Kak Noreha, kalau ada orang lain berdekatan dan dia tak uzur ataupun dia ada wudu, dia yang lebih aula untuk naikkan yang jatuh tu. Tapi kalau tak ada orang, kita jangan tunggu sampai orang ada. Tak boleh. Kita kena segera naikkan dia. Oh, Tak ya kisah lah. dengan- Alah, Ah. kita pegang alah dengan kain lah. Gitu. Sama ada alah dengan kain ke tak alah dengan kain, dibolehkan ketika itu dengan segera. Maksudnya. Takut masa tu kita tak ada wudu, takut kita uzur. Boleh Kak Noria, minta maaf. Boleh jelas insya-Allah. Boleh, ya faham dah. Boleh lah. Dah faham. Alhamdulillah. Okey. Ada Kak Mariam Osman tu. Kalau nak tulis doa-doa dari Al-Quran, boleh tak? Tengok ayat Quran, refer di apps boleh. Tapi nak tulis doa tu boleh tak? Okey. Cerita Al-Quran ini adalah keseluruhan Al-Quran. Jadi kalau sepotong ayat yang dia diniatkan sebagai doa dan kita memang tahu dia doa dan kita memang beramal dengan doa itu, sebab kadang-kadang kena buat kerja rumah kalau dengan saya, dia orang kena tulis doa, tiba-tiba dia dalam keadaan boleh jadi dia uzur. Kalau nak tulis tanpa menyentuh menggunakan Al-Quran sebagai reference, pakai apps, harus hukumnya. Benda tu dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya yang dia tulis tu, kalau dia doa daripada Al-Quran, nak tulis balik kan, pakai pen tanpa menyentuh Al-Quran, benda tu harus. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi boleh saja kalau cakaplah dengan para asatizah ni, Ustazah, Ustaz, kami uzur. Jadi boleh ke tulis? Jadi kalau ikut pandangan ulama' sebahagiannya, semasa kami belajar dulu, untuk menulis tidak menjadi masalah dengan asbab belajar. Dan juga asbab peperiksaan. Sebab kadang-kadang masa peperiksaan kami hafal Quran tapi kena jawab, tiba-tiba jadual periksa time wudu. Tak boleh tangguhkan kerana kita wudu. Jadi para asatizah, para doktorat ni semua cakap, kamu hanya akan menjawab apa yang disoal tanpa menambah dan mengurangkannya. Tapi mana boleh kita cakap, mana boleh kadang-kadang kena tambah sikit nak bagi ingat kat mana mula, kat mana berhenti kan. Untuk exam diharuskan. Ustazah, kalau belajar sendiri, macam suka ambil ayat tadabbur, saya akan tulis dekat punota saya ayat Quran tu ketika badan berhadas. Kalau lebih Belajar baik, macam mana? Takutlah. lebih baik berwuduk lah. Tak, badan berhadas. Badan tengah. Kalau berhadas besar, berehatlah sekejap. Oh, makna tak. Bersabarlah. Oh, ya, okey, baik. Sebab ini adalah satu perintah yang besar. InsyaAllah. La, perkataan la ni nahi. Dia nahi yang kalau la ni ada dua makna. Kalau dia adalah cerita dalam bahasa Arab, dalam lughat Arabia ni, dia cakap la ni, tidaklah ni adalah tak boleh sama sekali. Dia ada satu lagi, tidak lan. Lan ni dia ada sebahagian ulama bahasa Arab, kalau saya silap betulkan saya, dia boleh sekejap-sekejap. Kalau la ni tak boleh lah. Tak boleh sama sekali. Allah tak bagi. Okey. Kak Sarimah ada yang photostat surah Al-Mulk nak buat hafalan. Boleh pegang tak? Dan photostat tu. Kalau tidak berwudu, photostat tu ada makna, boleh. Tapi kalau dia memang surah surah Al-Mulk sahaja, tak ada makna, lebih baik kita muliakan seperti Al-Quran tu kalau dia tak ada makna. So better kalau nak print ke apa semua tu, cari yang ada makna lah. Kalau tak ada wuduk sebenarnya boleh lagi sebab dia dah berpecah-pecah. Tapi saya bagi ajakan yang lebih utama lah. Supaya bila kita buat yang utama ni, kita tak meringankan yang biasa-biasa. Sebab kita rasa macam sama. Tak sama. Al-Quran, mushaf tak sama dengan tafsir. Tafsir ni untuk memudah cara kita memahaminya. Dan dia ada keringanan sedikit. Tetapi tidak ringan untuk wanita yang berhadas besar. Cuma berhadas kecil dalam beberapa keadaan Quran yang ada, makna dan juga terjemahan serta ada tafsiran. Wallahualam. Kak Maimunah lagi, teringat masa balik haji Arab Saudi bagi Al-Quran sedangkan kita tak ada wudu. Kan? Bagi jamaah yang muasasah bersama tu dia akan dapat free Al-Quran. Itu mushaf. Yang tu kena ada wudu. Tapi
ketika kita tak ada wudu, ada orang lain tolong ada wudu, dia masukkan dalam beg kita, boleh bawa dalam beg. Itu namanya menanggung. Boleh. Itu dia punya kelebihan menanggung tadi tu. Ustazah, kalimah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat Al-Quran tak? Mazhab Syafi'i. Alamak, macam mana saya setiap nota saya akan mula dengan Bismillah, macam mana? Betul lah tu. Dia jadi amalan biasa. Tak ada Oh, tak masalah. Oh, Tak ada. Itu lebih baik. okay. Itu yang saya ajak seluruh jamaah-jamaah saya yang bersama setiap kali kalau nak buat dia punya ibrah daripada mana-mana ayat Quran ataupun apa-apa perjalanan daripada Al-Quran ataupun apa sajalah dalam kelas saya, mulakanlah dengan Bismillah. Walaupun dia adalah daripada ayat Quran, tetapi Bismillah ini adalah pembuka kepada satu-satu perbuatan itu. Ada perbezaan daripada adat kepada ibadah. InsyaAllah. Ilmu Assalamualaikum baru tu. Apa Kak Nurul? Saya. Kita ngaji ni kan baca masalah saat ni kan masa saat ni dengan apa ni Quran tajwid tafsir ni mana pahala banyak? Kesama je pahala. Wallahu a'lam bisawab, sebab yang bagi pahala Allah SWT. Tetapi Ni tafsir tetapi masuk. yang lebih baik adalah mushaf kerana padanya ada kemuliaan, kesucian bagi yang memegangnya. Ustazah, saya rasa Cik Ah tanya macam ni. Al-Quran sekarang kan ada dua. Yang lama kan tak ada warna tajwid tu. Kan Itu Al-Quran, tadi. dia tanya, dia kata mana besar pahala baca mushaf yang kosong tu ataupun yang berwarna yang ditajwid tu? Jawapan saya tadi itulah. Mushaf lah. Yalah, mana, dia tanya mana banyak pahala, maknanya yang Wallahu alam, saya tak tahu. Tapi lebih aula baca mushaf sebenarnya. Tapi sebab kita nak belajar. Afdah baca masah lah. Ya. Mushaf pun boleh. Mushaf pun boleh, mushaf pun boleh. Alhamdulillah. Yang Agak 12 dan ni timnya yang tajwid. Sebab saya tahu tadi tu nak cerita pasal belajar, ialah walaupun dia berwarna-warna. Belajar silakan. Tapi untuk pengamalan yang besar yang disebutkan betapa mulianya Al-Quran ini tak boleh dipegang mushaf ni kecuali dengan keadaan bersuci. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita memang ada masa diberi rehat oleh Allah SWT. Kecuali mereka yang belajar hafizah. Dia diberi kerunggaran untuk mengulang-ulang apa yang dia hafal. Kita orang biasa. Yang kita hafal biasa 3 kul, 4 kul, juzuk amma sebahagian. Lepas ni kita buat cabaran menghafal juzuk amma pula insya-Allah. Selepas Al-Kahfi pula insya-Allah. Sebab semua ni kena buat. Kena jadi bekalan. Jadi paling-paling tidak sebahagian ulama mengatakan sebahagian ulama, kalau nak jadi kita hafiz Al-Quran yang betul-betul Al-Quran dalam jiwa ni, paling tidak kena ada 10 juzuk menghafal. Dulu kami masa belajar ada diberi peluang dan ruang. Banyak juga yang dah hilang. Ya Allah, moga-moga Allah mengampunkan kami lah kerana banyaknya dosa-dosa kami. Tetapi ada satu fadilat yang boleh dilakukan. Tapi jangan buat ni je lah. Membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu akan mendapat fadilat khatam Al-Quran. Fadilat saja, pahala fadilat. Tapi sekurang-kurangnya dengan fadilat itulah kita belajar sesuatu. Ada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang berusaha membaca berulang-ulang kali suratul Ikhlas itu, dan dia akan mendapat satu pengamalan yang disamakan pahala kebaikannya seperti khatam Al-Quran. Dan sebenarnya kalau dah selalu baca sangat, para alim ulama kata bolehlah kalau dah baca selalu, boleh jadi kita boleh ingat semua Al-Quran. Walaupun tak ingat, moga-moga Allah menerimalah usaha kecil kita itulah. Dengan mengkhatamkan Al-Quran, lama kelamaan. Pelan-pelan Allah bagi peluang. Boleh hafal 5 ayat pertama daripada suratul Baqarah. Kemudian menghafal 3 ayat pertengahan daripada suratul Baqarah. Kemudian 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Kemudian 3 ayat permulaan daripada surah Ali Imran dan pertengahan daripada surah Ali Imran. Kemudian pergi pula kepada surah-surah yang lain. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Moga-moga adalah kita punya bekalan. Kalaulah kita tidak menjadi hafizah, adalah hafazan yang ada dalam dada kita sebahagian daripada Al-Quran.
InsyaAllah dalam keadaan suci. Illa tahirun. Kecuali orang yang bersuci saja yang boleh memegang Al-Quran. Kalau memegang tak boleh, apatah lagi baca. Kalau pegang tak boleh, apatah lagi baca. Kecuali kalian sudah menghafaznya. Wallahu a'lam. Ustazah, saya dapat melalui WhatsApp jemaah minta tolong tanyakan sekali lagi. Tanya. Boleh ke baca buku yang dalamnya ada surah Al-Mulk, Waqiah, Yasin, Al-Sajadah yang macam Ustazah tunjuk tadi itulah 7 surah. Dan kadang-kadang dalam tu ada Al-Maksurat. Dalam keadaan tak berwuduk ataupun kalau berhadas tu memang wajib lah, tak boleh berwuduk pun. Boleh tak pegang? Tanya saya. Ya, minta maaf. Kalau tanya saya, lebih baik tak payahlah. Ya. Bila. Kenapa saya kata lebih baik tak payah? Sebab dia ada sebahagian Al-Quran dan masih ada ayat Al-Quran. Walaupun ada tafsir dan terjemahan. Walaupun ada maksurat. Akhirnya dalam maksurat, dalam manzil, dalam hizib, semuanya daripada Al-Quran. Kembalinya semua apa yang ada dalam Quran. Kecuali, ada kecuali. Ibu-ibu yang mengamalkan maksurat tadi tu dia hafal. Tapi kan, Bu, saya hafal juga sebahagian maksurat tu. Tapi kalau saya uzur, saya memang tak baca. Allah lupakan sekejap. Ustazah tak beramal maksurat kalau uzur, kurang. Ada amalan lain. Ada tasbih, ada istighfar, ada selawat. Kan? Ada juga tahlil. Yang tu boleh. Uzur, tak uzur, itu boleh. Itu lebih baik. Sebab ilmu ni akan membezakan bagi mereka yang berilmu dengan tak berilmu. Seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zumar. Kalau tak silap saya ayat 9. Itu surah An-Nahl. Betulkan saya kalau saya silap yang tu. Itu ada satu tadabur cerita tentang ayat ni. La yastawil ladhi ya'lamun, la yastawil ladhina la ya'lamun, la yastawil ladhi ya'lamun, la ya'lamun. Orang yang berilmu dengan tak berilmu ni tak sama di sisi Allah. La yastawil ladhi ya'lamun, la ya'lamun, la ya'lamun. Allahu Akbar, saya lupa. Maafkan saya. Nanti saya share insya-Allah semula. Moga-moga Allah bagi izin insya-Allah. Jadi sesungguhnya dengan wuduk inilah membezakan kita ini suci untuk memegang satu mushaf yang ia adalah mukjizat agung yang dikekalkan daripada zaman Nabi sampai hari kiamat nanti. Jadi nak pegang memang kena ada wuduk dan suci daripada hadas. Kalau ada wuduk bermakna suci daripada hadas besar dan kecil. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau dalam keadaan uzur ataupun makzurah diharuskan untuk berwuduk. Boleh. Ada sebagian ulama kata berpandangan begitu boleh. Dengan niat untuk menjadi satu amalan yang berterusan, boleh. Tanya saya tak beramal lagi dah dengan amalan tu. Saya lah. Kerana risau dalam keadaan tak suci ni, walaupun memang betul, nanti kita nak jadi pendinding apa benda apa, contoh macam itulah kan. Saya katakan bahawa apabila guru saya yang lain yang lebih siqah lah, saya minta maaf lah, yang lebih siqah yang saya belajar tu, lepas tu, saya lebih terima pendapat dia, kalau uzur ni, kita ni tawakal kepada Allah, lebihkan banyak tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil, dan istighfar juga selawat lah. Itu lebih baik. Berbanding ada kaitan yang banyak dengan Al-Quran dan juga mushaf daripada Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Ada soalan lain sebelum saya habiskan sikit lagi ni? Okey Moga-moga ada panduan yang kita semakin baiklah beramal dengan amalan kita ni. Tak adalah sembarangannya. Oh, okey. Di atas motor Al-Quran tu diletakkan di atas bakul. Okey. Boleh jadi ketika dia meletakkan bakul itu, sepatutnya kalau di bawah tempat duduk kita itu tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Antara kelengkang tu saya ayat macam tu kan. Sepatutnya dia tak digalakkan. Dia patutnya lebih tinggi daripada dada kita ni, Al-Quran ni. Macam sekarang ni lah kita belajar, kan ada meja kan. Sebab itu bila belajar, ada kitab, ada Al-Quran, dia kena lebih sama ni. Paling tidak dia sama level dengan tempat kita duduk ni, dengan dada kita. Itu dia punya kemuliaan Al-Quran tu perlu ditinggikan. Ya. Sebab itu kalau ada khatam Quran, zaman dulu kan dia pakai rihal yang kelepet tu kan. Ya. Dia bawah.
bawah lutut. Betul. Kalau Syah. saya dapat rihal tu, saya akan minta bantal ke apa untuk tinggikan. Betul. Jadi ibu-ibu ada panduan lah. Sekarang rihal dah canggih. Rihal dia meja atas. Ahsan. Itu lebih baik. Jadi kalau ada yang buat dekat motor tu, mudah-mudahan jangan buat lagi lah. Itu saja. Okay? Dia tidaklah menjadi dosa besar. Tetapi dia kurang memuliakan Al-Quran. Kalau dia tidak memuliakan mukjizat Allah, adakah dia akan dimuliakan oleh Allah? Wallahu a'lam bissawab. Akhir sekali, dalam bab wudu ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, cara wudu Nabi SAW. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radu'an. Kenapa Sayyidina Utsman? Kerana Sayyidina Utsman antara sahabat yang sentiasa bersama dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman, annahu da'a bi wudu'i fafraq ala yadayhi min ina'i. Dia meminta air untuk berwuduk. Nabi meminta air berwuduk, lalu menuangkan dari bekasnya dan membasuh kedua belah tangannya sebanyak 3 kali. Ini tak masuk dalam anggota wuduk ni. Ini cara wuduk Nabi. Ini cara wuduk Nabi. Ambil tu, dapat air, buat macam ni. Nampak tangan saya? Memang tengok sini sikit. Macam ni. Basuh sikit. Ambil air, fa'afraq ala yadayhi min ina'i. Ambil air tu, faghasalahuma, Nabi basuh 3 kali. Salah samarrat. 1, 2, 3. Sunnah. Summa tamatmat. Tamatmat ni atas sikit tak? Berkumur. Berkumur. Kemudian membasuh, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Yang ni kita dah belajar sebelum ni. Dan melecitkannya. Apa maksud melecit ni? Turunkan sikit ayat bahasa Arabnya, Kak. Okey. Wastansyak, wastanthar. Wastansyak, wastansar. Tansyak, wastansyar. Komo-komo, masukkan, hembuskan. Melencit tu maksudnya hembuskan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi berdoa ketika masukkan air ke hidung tu, dia berdoa. Saya bagi bahasa dia dalam bahasa Melayu je. Hari ni boleh beramal terus ni, insyaAllah. Kalau bahasa Arab nanti saya sendiri pun tak berapa ingat sangat. Saya lebih beramal menggunakan bahasa Melayu juga sebab saya orang Melayu juga. Bila ingat bahasa Arab, sebutlah bahasa Arab. Tapi ni yang bahasa Melayu je nak ingat. Ketika nak sedut tu, tapi puasa ni jangan lah. Kalau siapa yang puasa jangan ni. Nanti dah maghrib lepas buka puasa boleh. Okay. Allah SWT masukkan tu. Sedut betul-betul. Sampai rasa sakit tu. Ya Allah, moga aku akan menghidu bauan syurga sejauh beribu tahun itu. Maksudnya yang masuk tu kita akan bau yang bauan syurga je lah. Ketika kita menghembuskannya tu, moga-moga kita akan dihilangkan bauan daripada bauan neraka Jahannam itu. Itu hikmah amalan tambahan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin. Ini tasawuf. Nak bersihkan jiwa dan raga, dia kena bersihkan cara amalan macam mana. Baru komo-komo ni yang sunat Ini bukan yang wajib tau. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga hari ini ada tambahan amal lah untuk ibu-ibu dekat sahabat-sahabat Gemah Nur Iman hari ini. Sebab sekejap lagi kita nak ambil wuduk lagi kan untuk maghrib kan. Tapi siapa yang dah ada wuduk ni, kalau nak buat amalan yang tadi ni dengan bacaan doa tadi tu, tunggu lepas buka kalau yang berpuasa. Yang tak puasa tak apa, boleh buat. Tak ada masalah. Thumma ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ila al-mirfaqaini salasa. Naikkan sikit tak? Sikit je, sikit-sikit pelan-pelan. Kemudian membasuh muka dan kedua belah tangannya sehingga siku sebanyak 3 kali. Ini rukun wuduk. Kan? Dalam riwayat lain, wafi riwayah, cerita tentang membasuh tangan ni, Nabi memulakan khasala yadahul yumna salasan thumma khasala yadahul yusra salasan. Nabi buat 3 kali kanan, 3 kali kiri. Tahu Ustazah? Betul. Kita tahu. Sekarang ni kita tahu dengan dalil. Kita tahu dengan bukti bahawa Nabi buat. Baru betul beramal ni. Dengan ilmu. Masya Allah. Saya rasa kalau setiap kali kita buat sesuatu tu, Nabi buat ni. Khasala yadahul yumna salasan. 3 kali.
Kemudian kita baca tentang sunahnya berwuduk tu 3 kali kan. Paling tidak yang wajib sekali. Buat tak benda tu, lepas tak? Lepas. Dia tetap diterima kalau pun sekali. Sebab kadang-kadang kalau ada orang sakit ke, dalam keadaan kritikal ke, saya selalu cakap sekali je. Lepaskan yang wajib. Lagi-lagi kalau kita dalam keadaan, contoh kita dekat dalam kapal terbang ke, kita dekat tawaf, kita batal wuduk. Sekali je lah. Pasal itu dekat musim haji hari tu, kita tak boleh berlengah-lengah. Bismillah. Tak ada kat dia. Kita buat yang wajib je. Sebab orang terlalu ramai. Kita tak boleh bagi orang menunggu kita. Sabarlah, aku nak buat sunnah Nabi. Masa tu tak sesuai. Tetapi ketika mana Rasulullah buat perkara ni, Allahumma salli ala Muhammad dengan Sayyidina Uthman bin Affan, ketika itu Rasulullah dalam keadaan yang tenang dan santai dan menunjukkan ilmu itu untuk penambahan amal. Macam itulah. Kemudian basuh 3 kali, tenang-tenang. Time kita tak ada apa-apa. Ni kat rumah sekarang tak ada apa-apa kan? Kat Mira ada rupanya. Ingatkan tak ada. Dia tadi saya cari dia mana. Dia tak buka kamera. Saya tak nampak. Dia minta maaf. Tak ada. Ada kan? Ada. Okey. Maksudnya, bila kita dalam keadaan tak ada kekangan, buatlah sunnah Nabi. Jangan tinggalkan. Sunnah berwuduk ada berapa anggota wuduk? Sunat anggota wuduk, anggota ke sunat berwuduk? Sunat berwuduk, sunat berwuduk. 18. Ni kalau dah lepas, dah dapat tauliyah pula, dapat ijazah semua, dah faham. Kalau admin tak boleh jawab, orang lain lah tolong jawab. Okey je. Moga-moga menjadi pengamalan lah. Tetapi 18 tu ada 2 ke 3 tu hanya untuk orang lelaki sahaja. Betul lah. Kalau dapat 15 tu, kira sempurna lah sunnah kita tu. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, summa masaha bi ra'si. Nabi sapu. Apa? Bawah sikit. Tak saya ada makna kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi menyapu kepalanya. Menyapu kepala tau. Masa tu maksudnya sapu je. Bukan basuh. Tak payah kak. Saya nak kekalkan yang bahasa Arab tu. Bahasa yang makna dia tak ada masalah. Nanti boleh tengok buat reference lain. InsyaAllah. Nanti Kak Azrina boleh ambil gambar ke, tulis balik ke hadis ni. Boleh post ke kat mana-mana dekat JNI punya group ke apa. Nak bagi tahu bahawa perkataan mashu tu sapu. Sapu je. Sapu air je. Bukan basuh. Itu pun sudah memadai. Allahumma salli ala Muhammad. Thumma masaha bi ra'si, summa ghasala kulla rijlin salasan. Kemudian Nabi membasuh 3 kali kaki Nabi. Kaki tu dah dicerita ni dalam riwayat lain, ditambah dalam riwayat ni ghasala rijlahu yumna salasan. Nabi mulakan dengan sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Kemudian aku melihat summa qala ra'aitun Nabi. Aku menyatakan, aku bagi tahu kepada sahabat yang lain, aku melihat Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, seperti wudukku ini, dan baginda SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa salla rakataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berwuduk seperti wuduk ini, wuduk Nabi tadi, seperti wuduknya Sayyidina Uthman juga, kemudian dia solat 2 rakaat, solat sunat mutlak yang ni. Solat sunat wuduk pun ia juga samalah. Solat mutlak dan wuduk tu sama. Okey, namanya berbeza. Okey. Jadi sembahyang 2 rakaat dalam keadaan dia tidak bercakap mengenai perkara duniawi di antara kedua-duanya berwuduk dan solat tadi tu. Lepas ambil wuduk tak ada pegang handphone, tak ada buat apa-apa, tak pergi makan cendol dulu ke, tak pergi makan nasi ke dulu, tak ada. Dia ambil wuduk, dia terus solat. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ada riwayat mengatakan dosa-dosa kecil. Ada riwayat mengatakan dosa-dosa yang sebenarnya menghampiri dosa besar. Ada riwayat. Tapi dosa kecil confirm. Kalau buat benda tu teruslah. Tapi jarang orang ambil wuduk ni, dia solat sunat wuduk. Jarang-jarang. Saya sarankan kepada diri saya dan kita semua, paling tidak seumur hidup sekali, jangan tinggallah buat ni. Buatlah perkara ni. Try on. Tahan diri.
Bila nak boleh buat tu lagi, waktu senggang bila? Waktu ketika kita nak solat duha tu lah terutamanya. Ambil wudu, terus buat solat sunat mutlak dulu. Tapi kalau nak diniatkan dengan duha pun tak ada masalah. Salli sunnatan duha wa sunnatul mutlak. Boleh. Moga-moga fadilat daripada hadis ini ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Boleh. Solat sunat ni boleh disatukan. Satu solat, 2 atau 3 niat, 4 niat pun boleh. Yang penting solat sunat, bukan solat fardu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Ni sunat mutlak sunat wudu buat sebelum maghrib. Kita lepas nak sayap maghrib tu kan, lepas ambil wuduk tu. Yang penting dia selepas ambil wuduk, Kak Ajah. Lepas ambil wuduk kita pun sunat mutlak pasal sayap maghrib. Boleh gitu? Tak ada masalah, yang penting selepas wuduk. Okey, faham. Cumanya kalau maghrib ni dia ada sedikit pandangan ulama. Sebab solat sunat sebelum maghrib dia tak ada. Tak ada yang dituntut. Kecuali dia berada di masjid dan dia singgah di masjid, kemudian dia solat sunat tahiyatul masjid. Itu lain. Tapi kalau Kak Ajan Nuraya kata tadi dia solat nak sebelum maghrib tu dia nak solat mutlak, yang lebih utama untuk buat solat mutlak ni bukan sahaja sebelum solat ataupun selepas wuduk. Bila-bila waktu sebenarnya. Ambil wuduk je solat sunat mutlak. Barulah yang disebutkan man tawadda'a nahwa wudu'ihi hadza tsumma shalla raka'ataini. Bukan sebab nak solat fardu. Tadi kan sebab nak solat maghrib kan. Nak solat maghrib solat wuduk dulu boleh tak? Boleh. Saya tak cakap tak boleh. Tapi sabdaan Nabi ni kata, Nabi sabdakan ni man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla raka'ataini. Dia ambil wuduk pada bila-bila waktu, bukan semata-mata kerana nak solat fardu. Kemudian dia bangun macam Saidina Bilal. Saidina Bilal dapat apa dia buat tu? Amalan tu? Solat wudu. Dapat bercahaya. Ya, Saidina Bilal dapat apa? Syurga dia Nabi dengar tapak kakinya. Dia didengari tapak kakinya oleh Rasulullah di syurga. Sebelum beliau Dia meninggal. Dia wafat. Bukan sebelum wafat. Untuk Saidina Bilal meninggal dunia. Meninggal. Ustazah, Masih hidup. Saya. habiskan dulu huraian, minta maaf. Saya. Oh tak dah, saya dah habis dah. Okey, tak, saya faham solat sunat mutlak tu dia tak terikat dengan masuknya waktu solat fardu apa-apa, maknanya Ya, tadi Itu yang kan. saya katakan tadi tu. Ya. Okay, saya ni pernah dengar yang gabungan solat sunat mutlak dengan solat duha, tapi lillahi ta'ala saya tak pernah buat. Lepas tu hari ni bila Ustazah kata boleh gabung sampai 3-4 solat sunat tu, Masya Allah Ustazah, macam mana kalau nak gabung 2 tu pun saya macam tak confident nak buat. Tak confident tak boleh buat. Tak, nak Yang tahu, biasa. nak tahu Itu sikit. lebih afdal kalau Masya- buat satu-satu. Okay. Orang yang tak banyak amalan macam saya ni je suka buat campur-campur. Ustazah janganlah. Tak, bila Ustazah kata boleh combine dengan 3-4 solat sunat, maknanya Kak Azrina pernah dengar Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari kan? Baru jumpa kan? ya, tapi tak dihujahkan yang tu. Iyalah, taklah maksud saya. Kami berguru dengan beliau. Masya Allah. Beliau lah yang menyarankan kepada kami daripada usia kami belajar dahulu di Universiti Al-Azhar. Share lah sikit Ustazah. Iyalah dah share lah ni maksudnya. Nak tahu cara tu kalau combine. Cara dia. Ah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa saya memang tak ada macam Kak Ajan Nuraya tadi kata, lepas wuduk maghrib ni saya tak buat lah benda-benda yang dilarang kecuali dia ada occasion, masuk masjid, dia ada sebab lah. Ataupun kita dekat Mekah, dekat Mekah tu tak ada larangan buat tu, tak ada masalah. Tapi sebab dah selalu sangat dengan mazhab Syafi'i ni kan, kadang-kadang pun tak terbuat juga benda tu. Tapi hari tu haji Allah izin lah. Beberapa kali juga waktu antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas asar tu, Allah bagi izin lah untuk beramal sikit sebanyak lah beberapa solat. Contoh kalau dekat Mekah biasa kan orang cakap solat taubat. Boleh lah buat solat mutlak. Macam tu lah. Solat mutlak. Walaupun dah lepas solat. Sebab yang penting dia ada wuduk. Dia penting ada wuduk. Tapi yang paling afdal bila lepas wuduk terus buat. Pada bila-bila waktu. Okey, yang tadi soalan tadi tu Allahumma salli ala Muhammad. Solat sunat yang digabungkan niatnya. Usalli sunnatan ba'diyatan maghrib
Wasunnatul awwabin wasunnatul mutlaq rakaataini lillahi ta'ala. Contoh. Ataupun lain, usalli, saya tak rajin kak. Usalli sunatan tahajudi wasunnatul mutlaq wasunnatut taubah wasunnatul witri rakaataini lillahi ta'ala. Witri itu jangan selalu buat. Tak boleh gabung sangat. Dia lebih baik sendiri. Tapi kalau memang tak berapa rajin macam saya ni, boleh lagi. Kecuali witir Ramadan, tak boleh. Witir Ramadan tak boleh campur. Ustazah, daripada Ustazah baca lafaz niat tu, susunannya macam tahajud dulu baru sunat mutlak. Bukan sunat mutlak dulu Ikut masa. Kalau masa tu waktu tahajud, saya bubuhlah tahajud dulu. Kalau dia waktu duha, saya bubuh duha dulu. Oh, bukan mutlak tu yang didulukan ya? Okey. Mutlak ni bila-bila waktu kan? Ya. Jadi dia boleh menjadi perkara yang kedua kalau waktu tu ada waktu yang lebih afdal. Baik, jelas. Alhamdulillah. So, sunat 2 rakaat sebelum maghrib tak dibenarkan Ustazah? Bukan tak dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i dia tidak disunatkan. Wallahualam. Tadi ada satu soalan. Apa soalan tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Boleh ke solat sunat wuduk waktu diharamkan solat sebab ada sahaja yang kata tak boleh? Di negara kita tak boleh. Dekat Masjidil Haram je boleh. Ada sebagian ulama kadang-kadang dekat Masjid Nabawi, tapi itu pun tak berapa diamalkan sangatlah kalau dekat Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram je boleh waktu haram. Waktu haram, waktu makruh. Dia tak ada waktu haram. Dia makruh tahrim sebenarnya. Makruh yang menghampiri haram. Wallahualam. Soalan dari WhatsApp juga. tanya. Ada mak? Ya saya. Ya Kak Sarimah. Bagi dia dulu Kak Azrina. Ustazah nak tanya, solat sunat tu kan, misalnya kita dah ambil uduk-uduk, tiba-tiba adalah hal yang perlu kita nak buat. Yang lama dah dia track dah sampai 2 jam lah maksudnya. Boleh lagi Sunat ke apa? kita gunakan? Contoh sunat Ya. apa? Sunat apa? Masa tu pagi lah, contohnya kita dalam pukul 8 pagi. Duha lah, duha lah. Tiba-tiba adalah dalam 2 jam kita tak buat apa-apa semasa kita ada urgency. Jadi bila dah selesai tu kita boleh lagi tunaikan solat wuduk ataupun kita terus duha je macam tu. Selagi ada wuduk, boleh. Tak ada masalah. Oh, okey. Terima kasih Ustazah. Tapi macam saya cakap tadi itulah, kalau dia waktu duha, usalli sunatan duha wa sunatul mutlaq. Kalau nak dulukan mutlak pun boleh, tak ada masalah. Solat sunat kan, usalli sunatul mutlaq wa sunatul duha. Boleh, tak ada masalah. Sebab duha ni dia boleh buat sampai 12 rakaat. Ustazah, kalau gabung paling minimum 4 rakaat lah, betul? Mana ada 4 rakaat, 4 niat. Tak. Ni solat tu, keadaan solat tu. Jadi macam ni, contoh duha gabung dengan mutlak. 4 rakaat, tak faham. Aku yang tak faham soalan ni. Itu yang saya tanya, perbuatan bila menggabungkan solat. Okey, kalau buat satu-satu. Dua. Kan rakaat ini saya sebut tadi. Oh, maknanya jadi 2 jugalah. Tapi Walaupun dapat ada 2. 3 niat, walaupun ada 4 niat, walaupun ada 5 niat. Faham, Masya Allah. Benda tu yang buat saya tak pernah buat sebab saya tak confident. Maknanya saya nak kena gabung dua-dua jadi. Kecuali kan ada syariat tentang solat sunat ba'diyah lepas isyak yang 4 rakaat 1 salam tu kan. Ya. Tapi lebih afdal sebenarnya 2-2. Tetap 4. Tetap Faham? 4. Ya. Pun boleh. Dia dikira yang mendapat pahala Qiyamul Lail tu. Oh, bila gabung ni, saya rasa gabung ni kalau contoh kita bangun dah terlewat sangat. Tapi nak buat juga, boleh lah buat macam tu kan? Tak terlewat pun boleh. Tak ada masalah. Solat sunat. Okey, baik. Faham. Nah itu mungkin bolehlah yang ni boleh saya kongsilah. Ketenangan yang Allah berikan kita boleh sentiasa tidak meninggalkan beberapa amalan dalam satu solat tu lah. Dan satu lagi, satu keindahan lah syariat Nabi Muhammad. Solat ni boleh duduk ya. Tenang-tenang aje lah duduk. Tak ada masalah. Cuma pahala dia akan kurang lah. Penuh setengah suku tu je. Baik. So ni salam melalui WhatsApp. Tanya Ustaz, solat sunat gerhana boleh gabung tak dengan solat dengan Kerana solat-solat yang ada khusus ni tak boleh. tak boleh. Okey. Nanti dalam kitab ni ada belajar. Baik. Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Salah. Maaf banyak tanya. Tak apa, boleh. InsyaAllah selagi saya boleh menjawab, boleh. Kalau tak boleh jawab, saya cakap tak boleh jawab. Silakan Fatimah. Solat sunat wuduk tu kita boleh buat tiap-tiap lepas wuduk je.
Tak angkat wuduk lepas wuduk. Solat sunat wuduk dulu Dia baru buat. memang solat wuduk tu lepas wuduk je boleh buat. Sebelum wuduk tak boleh tak? Selepas makan pun tak boleh kalau tak ada wuduk. Sebelum kita buat solat wajib lah. Kita buat solat wuduk dulu. Tapi kan Ataupun kita buat sekali dalam satu hari ke atau 2 kali satu hari ke. Ada memang tak. boleh. Tak ada masalah. Cumanya yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah seperti mana yang diriwayatkan oleh banyak sahabat menyatakan bila dia solat wuduk ni masa bila. Dia masa solat wuduk ni sebab dia adalah orang yang walaupun ada wuduk dia memperbaharui wuduk. Kita ni kalau tak batal tak wuduk. Masuklah saya yang cakap je juga sama aja. Masya-Allah. Okey. Okey Kak Fatimah. Ada soalan lain? Last. Dah 6.45 dah ni. Assalamualaikum. Nak tanya. Salam. Ya cik. Kak Noreha. Kak Noreha banyak soalan. Kak Noreha kena bagi admin ni. Nanti listkan. Nanti kita cuba pelan-pelan jawab di masa-masa yang berterusan. Tapi apa soalannya Kak Noreha? Last. Ni balik apa tu saat ni lepas isyak tadi. Lepas isyak? Lepas isyak balik kita satu salam ke balik 2 salam 4 rakaat tu. Dua-dua molek. Yang penting 4 rakaat. Baru dapat pahala Qiyamul Lail tu. Okey, faham. Dia pandangan yang berbeza Kak Noreha. Ada pandangan yang menekankan 4 rakaat 1 salam. Ada pandangan yang menekankan 2 rakaat jadi 4 rakaat pun dia kan tetap mendapat fadilat yang sama. Wallahualam. Ya Kak Halijah. Assalamualaikum Ustazah. Ni nak tanya. Apalah. Ni Ustazah pergi haji baru ni kan kat Mekah kan. Subhanallah. Alhamdulillah. Makam yang Ibrahim tu dah dipindah ke dalam Gigi Ismail kan? Belum. Masih ada lagi situ. Oh ya ke? Belum. Masuk dalam tu? Belum lagi. Ada lagi kat luar tu. Ada lagi. Tu. Mak tanya kalau dia dah masuk dalam tu ada ke orang semayang dalam tu ataupun dia tak bagi masuk ke? Dia boleh belakang makam tu boleh semayang lagi. Tak ada masalah. Tak, ni kan dia kata dia nak masuk dalam Hijit Ismail. Belum. Itu adalah mitos lagi. Belum lagi jadi reality lagi. Ini media sosial punya perihal ni. Berhati-hatilah. Wallahualam. Okey, Kak Azrina, apa? Ada WhatsApp? Last. Dah habis dah. Saya dah semua dah. Dah. Alhamdulillah. Bolehlah tutup skrin tu. Alhamdulillah kita dah selesai bab wuduk ni. InsyaAllah kita akan menyambung pada minggu-minggu yang mendatang. Bab tentang menyapu 2 khuf. Cerita tentang sirah menyapu 2 khuf ni pun ada cerita menarik. Yang saya pun baru belajar juga. Saya belajar juga setiap hari tentang cerita menyapu khuf ni. Saya rasa dalam bab fiqah ni, sepanjang 10 tahun saya bersama dengan jamaah di mana pun kitab fiqah. Setiap kali saya buka kitab, setiap kali itulah ada perkara yang ditambah izin oleh Allah SWT untuk dikongsikan dan pencerahannya berbeza-beza. Dan yang dalam waktu-waktu yang terbaru ni adalah yang paling lebih detail daripada 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu lah. Jadi sesiapa yang pernah singgah kelas saya dulu agaknya pernah mencatat. Tapi Gubernur Imam mungkin tak kenal saya 10 tahun dulu, 5 tahun dulu, 2 tahun dulu pun tak kenal kan, baru terkenal setahun ni kan. Jadi mungkin tak pernah dengar lah yang penerangan-penerangan yang ringkas itu kan. Tapi ibu, inilah nikmat murajaah dan mengulang. Murajaah tu mengulang. Dan munakasyah. Berbincanglah ni. Tanya soal ni munakasyah. Perbincangan. Kalau saya tak boleh jawab, saya tak akan jawab. Kalau ada jawapan tak sempurna, nanti macam Kak Amira. Ingat tak cerita pasal siwak? Kak Amira masa saya bagi tahu, saya cuma buat sunnah yang secara yang total sunnah yang betul Nabi ajar. Tiba-tiba Kak Amira masuk kelas lain. Ada tambahan sunnah amalan itu dalam kitab lain. Macam tu. Yang dia sapukan lalukan gusi tu. Yang tu saya kurang belajar. Saya belajar dengan Kak Amira ketika itu. Dalam kelas ni juga kan. Alhamdulillah. Okay, Kak Amira dah nak maghrib kan. Macam mengantuk je, kenapa? Siapa yang kena ni? Allah SWT. Tak mengantuk Ustazah. Cuma hari ni masya-Allah lebih masa baguslah. Baguslah. Banyak soalan. Cuma tadi ayat yang Ustazah baca tu surah Al-Jumu'ah ayat 9 Ustazah, betul?
Ayat 9 surah Az-Zumar. Baik. Ya, betul-betul. Saya dah cek. Alhamdulillah. Bolehlah nanti share sekali Kak Amira dengan sahabat-sahabat Gubernur Iman. Dia ada InsyaAllah. beza kan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kami dulu itu kira kita orang punya Allahumma salli ala Muhammad dekat Mahat Johor tu. Kami belajar dekat Mahat Johor. Dia ada satu pintu gerbang, ayat tu yang dia letak. Bila dia tulis macam itu, kita orang ni rasa tercabar. Mana boleh jadi? Kita kena cari ilmu. Kita kena tambah ilmu. Lepas tu bila baca tafsir surah Az-Zumar tu, dia bukan setakat tambah ilmu. Dia kena amal ilmu. Dan lepas tu tambah lagi belajar, bukan setakat tambah ilmu dan amal ilmu. Kena sebarkan ilmu pula. Ya Allah. Alhamdulillah, boleh jadi kami adalah warisan daripada guru-guru kami yang mendapat rezeki dan izin daripada Allah untuk menyambung legasi ilmu mereka. Sekarang ni kalau jumpa guru-guru kami kan, ente sekarang buat kelas apa? Dia orang tanya kan kepada kami. Kerana malu nak sebut fiqah sebab dulu masa belajar fiqah tidur kan banyak. Allah SWT Muhammad. Tapi boleh faham juga Alhamdulillah. Jadi kata para asatizah saya cakap, Santi Nulia, tak ramai orang yang nak buat kitab Fiqhul Manhaji mazhab Imam Syafi'i ni. Saya bukan sebab buat orang tak buat. Dulu ya. Dulu niat saya sebab orang tak buat. Kawan-kawan saya semua tak nak buat. Lepas tu saya cakap, saya macam tak boleh nak detailkan bila cuma mengajar kitab idaman penuntut. Kemudian Safinatun Najah sebab dia cerita pasal ibadah saja. Contoh macam tu. Bagus, belajarlah, tak ada masalah. Banyak lagi kitab ibadah yang diringkas-ringkaskan kan, fiqah ni. Tapi dalam kitab Fiqhul Manhaji ni, untuk bab pertama ni memang bab yang paling besar. Yang akan ditanya awal. Allahumma salli ala Muhammad. Solat dan juga bersuci dan solat. Tak ada dua ni, semua perkara tidak akan diterima. Dan dia akan digegor oleh Allah di dalam kubur nanti. Kerana tak bersih dan tak bersuci. Wallahualam. Itu saja untuk petang ni. Tak maaf berlebihan waktu. Sangat lebih ni. Sebab saya agaknya tadi tercabarlah dengan kelas yang pagi tadi tu. Yang ustaz tu tak nak keluar-keluar langsung gitu. Aku dengar je korang berbual dengan ustaz tu kan sampai akhir kan. Sebab ustaz tu kata tak apalah saya minta izin dulu keluar kalau orang lain tak nak keluar. Allah SWT. Kak Azrina lah lebih lagi. Dah tasbih kafarah tanya lagi. Dah habis kafarah tasbih kafarah tanya. Kalau nak tahu. Ustazah ada ke kita asam garam tadi? Masya-Allah. Kelas tu memang jiwa saya. Sampai kan Kak Azrina cakap macam ni dalam kelas tadi pagi tadi. Tak apalah saya keluar dulu lah. Dia keluar dulu daripada aku hari ni. Masya-Allah. Saya senyum je lah ketika tu dengar-dengar benda tu. Tapi tak mengapa. Kalau para asatizah tak kisah dan dia meraihkan, itu lebih baik. Tapi kalau dah selesai tu, kira bonus lah siapa yang tak keluar dan dapat ilmu lain. Sebab moderator tak buka soalan. Kita orang buka dah lepas tasbih kifarah sebab ustaz cakap tadi nak buka soalan. Sekali dia tutup terus majlis tau. Sebab kelas tu kan dah lebih waktu juga kan? Ya, tapi ustaz willing je nak soalan. Kak Azrina, kalau moderator dah tutup tu, ambil peluang lain lah. Mungkin ada peluang lain nanti insyaAllah. Saya pun tak perasan sebenarnya. Kak Amira ke moderator? Ya. Tak, sebab saya tengok dah lebih masa. Saya pun rasa macam nak buka soalan ke? Saya pun terus dia Boleh, tutup. tanya je Kak Amira, tanya pada asatizah ni. Ustaz boleh ke buka soalan? Saya raikan. InsyaAllah. Tapi yang ni tak boleh lah. Sebab dah nak maghrib. Semua orang nak berbuka puasa, nak bersedia. Antara amalan nak berbuka puasa, dia sama je amalan ketika bulan Ramadan. Dia tak berbeza. Jadi sebelum nak berbuka puasa, beristighfar lah, bertahlil lah, kemudian berdoa lah. Sekurang-kurangnya depan makanan, depan air yang kita nak makan tu, kalau tengah masak lah agaknya tadi sebab lambat keluar ni Ustazah ni kan. Tak disuruh-suruh berhenti kan, disuruh sambung je kan. Tapi saya berhentikan lah ni, insyaAllah sempatlah paling-paling tidak boleh buat air, minum makan buah ke apa, baca doa, solat sekejap baru makan, dan ketika itulah waktu mustajab doa. Sama je seperti mana waktu Ramadan. Wallahualam. Saya serahkan kembali kepada admin untuk petang ini. Moderator kita. Silakan Kak Amira. Alhamdulillah, barakatillah. Jazakillah khairan katsira Ustazah di atas konsep ilmu yang rasanya memang sangat-sangat memberi manfaat
Alhamdulillah, moga-moga. Amin. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan ibadah kita, terutamanya lah urusan agama kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Kuliah Ustazah ni memang mendapat sambutan. Tapi InsyaAllah. tak sebanyak kelas lain lah kalau tak salah saya lah. Sebab fiqah kan, agaknya petang juga. Tapi tak mengapa. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman insyaAllah. Amin. Kuliah kita pada malam ini 8.15 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Noor dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk. Jadi jangan lupa maghrib nanti insyaAllah. Saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Selamat berbuka puasa kepada yang berpuasa hari ini. Mudah Allah kurniakan keberkatan, kurniakan pahala yang berganda, Masya Allah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Fadilah Ustazah untuk bacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum baca tasbih kafarah ni. Saya kongsikan satu perkara, besok 10 Muharram. Jangan lupa belanja keluarga. Jangan lupa belanja kawan-kawan. Nak belanja Asatizah pun okey juga. Saja kan nak trik-trik. Semua boleh dibelanja, terutamanya ahli keluarga lah. Walaupun kadang-kadang ada satu cara, promonya cuma promo ni bulan depan. Tapi kita bayar besok. Bulan depan baru dapat barang. Contohlah kita nak belikan makanan ke yang ada promo. Contohlah sebab sahabat saya tu ada jual promotion tapi bulan depan. Tapi saya cakap saya akan bayar esok lah untuk supaya dia boleh disampaikan selepas tu. Sebab nak panggil keberkatan hari tu. Itu teknik bijaksana lah untuk beramal sebenarnya. Sebab besok memang waktunya untuk berkongsi rezeki sebesar-besarnya bersama siapa saja insya-Allah, terutamanya ahli keluarga, para asatizah dan sahabat anda kita lah insya-Allah, dan juga jiran tetangga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na wa la matba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muslimina li mukassirina li 'amlina li wajhikal karim arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta izin, sila buka kamera, saya nak